Dari data yang baru dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Negara, populasi wanita sekarang ialah 15.7 juta daripada 32.5 juta jumlah penduduk di seluruh negara. Dan jika diteliti dengan lebih rapi lagi, kita dapati 70% lah adalah yang berumur di antara 15 hingga 64. Inilah kategori terutamanya yang daripada 15 hingga dalam 40 tu, inilah yang menjadi pemimpin yang akan menjadi pelapis untuk pemimpin negara ya. Kumpulan yang berumur 65 ke atas tu dalam 6.7% sahaja. Tapi kumpulan ini penting kerana jangka hayat wanita sekarang adalah lebih kurang 77 tahun, menunjukkan bahawa banyak kapasiti pengalaman yang ada kepada wanita yang umur 65 ke atas itu tidak boleh diketepikan. Kita perlu mengambil peluang ya untuk belajar daripada mereka, dan pengalaman mereka itu kita perlu gunakanlah sebaik mungkin. Di Malaysia, wanita ni bukanlah satu kumpulan yang homogeneous. Ya, wanita Malaysia terdiri dari pelbagai kumpulan etnik, menganut pelbagai agama yang berbeza, dan geografinya pula tu ada yang tinggal di bandar, ada yang tinggal di luar bandar, dan yang saya katakan tadi tu peringkat umur pun berbeza-beza. Jadi susah kita nak kata statusnya macam mana. Kadang-kadang kita nak kena juruskan kepada sesuatu kelompok untuk mendapat gambaran yang lebih jelas lagi lah. Tapi walau bagaimanapun pun tentang kepimpinan ni kita boleh juga tinjau dari aspek mungkin kepimpinan pembuatan keputusan, kepimpinan politik, dan pembuatan keputusan tu kedua-duanya lah, dalam sektor awam dan juga dalam sektor swasta. Dalam kepimpinan politik untuk 2019, wanita memegang 14.9% sahaja kerusi di parlimen ya. Ini termasuk Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Ini adalah lonjakan sedikit daripada mungkin 2016 ya, lebih kurang 10% sahaja. So adalah peningkatan, tapi masih jauh lagi daripada apa yang kita anggap sebagai critical mass. Critical mass ni adalah di mana kita mahu sekurang-kurangnya 30% wanita berada dalam kedudukan pembuatan keputusan. Kerana bila ada critical mass, isu yang diketengahkan itu akan menjadi lebih kuat lagi dari segi suara yang dibawa ke hadapan. Tak kisahlah politik ke, organisasi mana, syarikat ke, universiti ke, minimum tu 30. Bukan maksimum 30, minimum tu. Jadi kita mahu itu ditingkatkan lagi ya. So sektor awam sekarang cuma 23.3%, swasta pula lebih kurang kalau kita ambil di peringkat profesional dan pekerjaan teknikal lah lebih kurang 44.5%. Tapi keseluruhan sektor pekerjaan tu dalam 55.6%. Jadi banyak lagi ruang ya di mana wanita boleh mengenengahkan kepimpinan mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan hak-hak wanita dan dalam membina pemimpin masa hadapan, adakah ianya selari dengan perkembangan status wanita di Malaysia? Tengok deklarasi Universal Declaration on Human Rights ya. Memang ada hak-hak tertentu yang untuk semua manusia, tetapi hak-hak wanita memang meliputi hak untuk yang basicnya tu mendapat pendidikan, pekerjaan, memiliki harta, hak mengundi, hak mendapat gaji yang sama dengan lelaki. These are some of the basic dari segi hak lah. Wanita mempunyai hak untuk hidup bebas dari keganasan, perhambaan dan diskriminasi. NCWO memang telah memainkan peranan yang penting sejak 1963 memperjuangkan hak wanita bermula dengan hak gaji yang sama, equal pay for equal work, status pekerja tetap selepas berkahwin dan pencen, penyertaan dalam kesatuan, ini semua hak ya, taksiran cukai berasingan,
pindaan untuk memasukkan perkataan gender dalam artikel 8 dalam kurungan 2 yang berkaitan dengan diskriminasi. Kerana sebelum itu tak ada ya. Jadi kalau ada diskriminasi tak ada legal ground untuk kita memperjuangkan hak tersebut. Berlaku juga penggubalan dan pindaan undang-undang syariah bagi menjamin kesejahteraan keluarga. Dekad 80-an, 90-an, perjuangan di antara kerjasamalah di antara NCWO dan JAG ya, Joint Action Group ke arah penggubalan dan seterusnya pelaksanaan akta keganasan rumah tangga. Ini teamwork ya, kerana kita kadang-kadang tidak boleh bergerak secara silo atau sekumpulan saja, tapi bila ada kerjasama dari pelbagai pihak, ini menyenangkan lagi proses untuk mengenengahkan usul-usul ataupun untuk membuat pindaan dalam perlembagaan. Untuk masa depan ya, masih terdapat hak yang masih belum terbela. Kita tahu ramai wanita yang bekerja juga dalam sektor informal. Sektor ini tidak mendapat pengiktirafan ya, tapi kita tahu ramai dalam yang pekerja wanita dalam perniagaan kecil ya. Ini memang menjadi satu masalah, dan terutamanya dalam masa COVID ini mereka hilang ya, kerana tidak dapat berniaga dan sebagainya, hilang sumber pendapatannya. Pendidikan dan kesihatan itu agak terjamin. Walau bagaimanapun, dalam konteks yang lebih luas, kalau kita gunakan matlamat pembangunan lestari Sustainable Development Goals, kita dapati masih ramai yang ketinggalan, terutamanya mereka yang di luar bandar. Hak-hak untuk mendapat kesihatan yang baik ya, itu masih lagi jauh ketinggalan. Ini terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak. Kerana saya sendiri bekerja di sana dalam program SDGs. So jadi dari konteks inilah data SDG 5 iaitu tentang gender equality, kesetaraan gender, menunjukkan bahawa penekanan terhadap kepimpinan dalam penglibatan politik, pembuatan keputusan pihak awam dan swasta masih perlu dipertingkatkan ya. SDG ini Sustainable Development Goals ataupun Global Agenda 2030 ini adalah satu kerangka untuk pembangunan mampan bagi dunia yang digunakan di peringkat dunia. Tetapi negara kita memang menjadi salah satu signatory lah kepada perjanjian ini. Maknanya kita berjanji dalam masa 15 tahun ini kita akan menggunakan SDG sebagai satu garis panduan untuk membangunkan negara kita ya. Jadi SDG telah diselaraskan dalam rancangan Malaysia ke-11 dan memang dimasukkanlah dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi bila kita nak lokalisasikan SDG, terutamanya SDG nombor 5 iaitu kesetaraan gender, kita lihat kategori-kategori apa yang ada di dalamnya. Tapi bukan saja SDG 5. Kerana bagi saya untuk kesetaraan gender, dia merangkumi keseluruhan 17 matlamat atau goals yang ada dalam SDG itu. Kita lihat dari segi, for example, SDG 1 iaitu tentang sifar atau tiadanya kemiskinan ya. Situ kita boleh lihat bahawa wanita dan lelaki sebenarnya berada di bawah tahap National Poverty Line ya untuk 2019. Dari segi mungkin kesihatan. Jadi kesihatan pula SDG 3 ya. Maternal mortality ratio per 1000 live birth is 21.1. Jadi semua data-data ni penting supaya ia membantu untuk kita segi dasar lah. Jadi perkara-perkara sebegini kita perlu tekankan. SDG dari segi gender juga boleh dilihat dalam quality education, dalam decent work, SDG nombor 8 ya, decent work and economic growth. Contohnya dari segi decent work, okey, memang data menunjukkan terdapat unemployment rate untuk wanita sebanyak 3.4%.
Yang pentingnya dalam 3.4 tu apa yang kajian yang perlu diakankan, sektor mana yang sebenarnya, kerana kemudian barulah kita boleh meningkatkan lagi dari segi kepimpinannya nanti.